TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Tariq ilan Najah SPM 2021. Al-yaum antum ma'i Luqman. Hari ini anda bersama dengan saya Luqman, insya-Allah. Baiklah, seperti biasa, jangan lupa amalkan SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, jaga penjarakan fizikal. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk kita memakai cecair pembasmi kuman, insya-Allah. Baiklah, insya-Allah hadzal yaum, pada hari ini saya nak ta'alam an madah muhimmah fi SPM, yakni dirasat Islamiyah. InsyaAllah hari ini kita nak belajar salah satu subjek yang penting dalam SPM, iaitu dirasat Islamiyah. Jadi seperti biasa, sebelum kita nak mulakan kelas, kita nak kenal dahulu siapakah guru kita pada hari ini. Jom kita saksikan profil beliau. Okey, marhaba indana yaum fi studio Ustaz Hafizuddin. Kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah, tamam. Alhamdulillah. Min aina ya Ustaz? Ana min Imtiaz Besut. Min Imtiaz Besut. Subhanallah. Baik Ustaz. Jadi sebelum kita nak mulakan kelas, seperti biasalah, kita nak lakukan SOP terlebih dahulu. Okey Ustaz, mungkin boleh ke sini Ustaz. Yang pertama, kita kena pakai cecair pembasmi kuman. Silakan Ustaz. Boleh Ustaz duduk di sini? Okey. Okey, baik Ustaz. Dan yang kemudian barulah boleh kita buka pelitup muka kita Ustaz. Dan jangan kita buang merata-rata Ustaz . Kita punya pelitup muka letak di tempat yang telah disediakan seperti yang kami ini ada plastik. Okey? Baik. Okey Ustaz, saya tengok di sini ada satu buku di atas meja saya ini. Okey, tentang buku tentang subjek kita pada hari ini. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit pandangan Ustaz mengenai buku yang akan kita belajar pada hari ini. Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Buku yang kita akan pelajari pada hari ini adalah berkenaan dengan subjek akidah. Okey. Iaitu salah satu buku turas yang dikarang oleh Imam Sanusi. Okey, baik Ustaz. Okey, jadi kita dah dengar pandangan daripada Ustaz kita mengenai buku yang akan kita belajar pada hari ini. Jadi jom, al-an hayya nastami' ra'yu minat tulab wat talibat. Jom, sama-sama kita saksikan pandangan daripada pelajar kita pula. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imran Zakon bin Ismail, calon SPM untuk sesi 2021 dari Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Kepentingan mempelajari ilmu akidah adalah mengesahkan keimanan seseorang dan menambah keyakinan serta kefahaman terhadap ketuhanan, kerasulan dan perkara-perkara gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzah Akila binti Mustafa, calon SPM 2021 dari Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Kepentingan mempelajari ilmu akidah dapat menjadi satu asas fardu ain kepada seseorang Muslim kerana ianya kunci penerimaan ibadah. Seterusnya, dapat mengekalkan dan mempertahankan ilmu akidah yang sebenar dalam kalangan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad Iman bin Saidi, calon SPM 2021 dari Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Kepentingan mempelajari ilmu akidah adalah menjadikan ilmu itu sebagai benteng seseorang Muslim dalam menghindari ideologi, kefahaman dan pelbagai ajaran sesat yang bercanggah dengan pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Didik TV KPM. Okey, tamam. Baiklah, kita dah dengar dah pandangan daripada ustaz kita dan juga daripada pelajar-pelajar imtiaz. Okey Ustaz, jadi sebelum kita nak mulakan kelas, istirahah lawzah. Kita nak berehat seketika. Boleh ke Ustaz? Boleh. Okey, jadi istamiru ma'ana wala tadhhab ilal akhar. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Wassalan wa marhaban bikum ila barnamij Tariq ilan Najah SPM 2021. Okey,
biasalah sempena dengan Hari Guru yang akan datang ni, ramai murid-murid yang hantar surat ucapan kepada guru sebagai tanda terima kasih kepada mereka. Jadi antara yang menarik perhatian saya ialah salah satu kad di hadapan saya ini. Okey, yang ditulis oleh adik Nur Aisyah Umairah binti Masyarul, umur baru 7 tahun. Okey, dari Sekolah Kebangsaan Sena. Jadi jom tengok apakah yang dia tulis. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Dan yang menarik perhatian saya ayat yang ditulisnya. Seseorang ilmuwan bisa menghasilkan beberapa karya hebat. Tetapi seorang guru bisa menghasilkan ratusan orang hebat. Okey, ada lagi. Okey, ini tersembunyi pula ni. Cuba tengok. Untuk semua guru yang mulia, jasa kalian akan selalu dikenang. Tetaplah menjadi pelita untuk anak bangsa. Terima kasih cikgu. Dititipkan gambar beliau dengan cikgu-cikgu beliau. Okey. Jadi terima kasih kepada cikgu-cikgu yang telah mengajarkan ilmu kepada kita semua. Baiklah Ustaz, sebelum kita mulakan kelas, kita nak berkenalan dulu Ustaz dengan anak murid kita. Boleh Ustaz? Boleh. Okey, nampak mereka pun dah bersedia. Jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Oh, putih belaka hari ni Waalaikumsalam. Okey, tamam. Mungkin arif nafsakum. Okey? Mungkin boleh kenalkan diri anda semua? Boleh? Okey? Okey, bermula dengan lelaki lah. Okey, silakan. Taufiq. Okey, silakan Taufik. Arif nafsak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Taufik bin Mukhtar. Ana min Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Okey, thumma Muhammad Khaidir. Tafadhal ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ismi Muhammad Khaidir bin Muhammad Azim wa ana min Madrasah Imtiaz Besut. Okey, tamam. Thumma Muhammad Imran. Ismi Muhammad Imran bin Muhammad Rufidi wa ana min Madrasah Imtiaz Besut. Okey. Thumma Tasnim mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Tasnim binti Muhammad Anwar. Okey. Ana min Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Okey, tamam. Thumma Anis mungkin. Anis. Tafadhal ya Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Anis Batrisha binti Salmi. Ana min Madrasah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Okey. Thumma Amalin. Yang terakhir. Okey, yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Tengku Amalin Syahada binti Tengku Razali. Ana min Madrasah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Okey, tamam. Nampaknya Ustaz, ke-6 pelajar kita hari ini nampak semangat dan tak sabar Ustaz nak belajar subjek pada hari ini. Jadi tanpa buang masa, Ustaz boleh mulakan kelas kita pada hari ini. Tafadhal ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tullab wa talibat, insyaallah al-yawm sanuraji'u ma qad darasna fil 'amil madi. Jadi insya-Allah pada petang ini kita akan mengulang kaji apa yang telah kita belajar pada tahun lepas. Ya. Okey, sebelum itu Ustaz nak terangkan sedikit berkenaan kandungan yang terdapat dalam subjek yang kita belajar, iaitu subjek turas dirasat Islamiah ini mengandungi 4 bidang. Yang pertama bidang akidah, yang kedua bidang fiqh, yang ketiga bidang akhlak dan yang keempat bidang sirah. Dan hari ini kita masih lagi ulang kaji pada bidang akidah. Akidah Ustaz. Sanuraqis an akidah. Ya, sanuraqis ada al-aqidah. Okey, baik. Tamam. Okey, kemudian Ustaz nak terangkan sedikit apa kaitan di antara bidang akidah, fiqh, akhlak dan juga as-sirah. Ya. Okey, perumpamaan yang dibuat oleh ulama, bidang akidah ini seperti tapak kepada sesebuah bangunan. Yang mana tapak ini sesebuah bangunan yang tinggi, asasnya mesti kuat. Betul, semakin Ustaz. Tinggi sesuatu bangunan, semakin kuat asas yang berada di bawah tanah tu.
Jadi yang inilah akidah yang kita tidak nampak, yang ada di dalam pegangan kepercayaan kita. Baik. Kemudian bidang fiqh ini lebih kepada hukum hakam berkenaan dengan ibadat, berkenaan dengan zahir amalan kita. Yang ini diibaratkan seperti sebuah bangunan yang tinggi, yang megah, yang kukuh. Jadi asasnya adalah tapak itu, asasnya adalah akidah. Kemudian al-akhlaq, perumpamaan seperti akhlak adalah pengisian kepada bangunan itu. Sebagaimana kita tengok sebuah bangunan yang kukuh dengan tapaknya, dengan bangunan itu sendiri, kemudian apa pengisian yang ada di dalam bangunan itu. Itulah akhlak. Itulah akhlak. Ruh kepada pengisian kepada sesebuah bangunan. Baik, maknanya tamam. tidak cukup sekadar tapak, tidak sempurna sekadar tapak, dan juga tidak sempurna jika ada tapak dan bangunan tetapi pengisiannya kosong. Maknanya bila dah lengkap akidah, fiqh dan juga akhlak, maka sempurnalah bangunan itu berserta dengan pengisian yang ada di dalamnya. Okey. Kemudian ketiga-tiga bidang ini didapati daripada perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dapati berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan fiqh dan juga berkenaan dengan akhlak di dalam perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, baik Ustaz. Mana kata Ustaz, 4 perkara ni perlu dihubung kaitkan. Ya. Dan merupakan 3 asas fardu ain, akidah, fiqh dan juga akhlak. Jika salah satu sahaja maka tidak sempurna agama seseorang, kerana inilah merupakan asas kepada fardu ain. Okey Ustaz. Seterusnya ini kitab yang akan kita gunakan iaitu Syarh Ummul Barahin yang telah Ustaz terangkan pada slot sebelum ini. Seterusnya ini yang bidang yang kedua, kitab Fathul Qaribil Mujib berkenaan dengan fiqh. Seterusnya kitab yang ketiga adalah kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian bahagian bidang yang keempat berkenaan dengan sirah, kita menggunakan kitab Khulasah Nurul Yaqin. Okey, baik. Okey. Kemudian inilah berkenaan dengan format pentaksiran turas dirasah Islamiyah yang mana terbahagi kepada 2 kertas. Ada kertas 1 dan juga kertas 2. Kertas 1 berbentuk ujian bertulis, manakala kertas 2 adalah berbentuk ujian lisan. Okey, untuk ujian bertulis ini kita ada objektif pelbagai bentuk, diuji dalam 20 soalan. Mengisi tempat kosong, betul salah dan sebagainya. Kemudian kita ada soalan berbentuk subjektif iaitu 4 soalan mewakili kepada 4 bidang iaitu bidang akidah, bidang fiqh, bidang akhlak dan juga bidang sirah. Jadi setiap bidang itu mewakili 20 markah. Okey. Jadi kesemua 4 soalan itu adalah 80 markah. 80 markah dicampur dengan 20 markah soalan objektif, bermakna kita ada 100 markah. Okey, baik. Kemudian wajarannya adalah 70 markah. Daripada 1 markah diwajarkan menjadi 70 markah, itu pada kertas yang pertama. Okey, kertas yang kedua kita ada ujian lisan iaitu hafazan dan juga amali iaitu kita ada tugasan matan. Ini pelajar diuji hafalan matan mereka. Hafalan matan itu adalah ringkasan ilmu tauhid dan juga ringkasan ilmu fiqh diuji kepada pelajar, dan juga mereka ada tugasan bersepadu yang mana mereka membuat persembahan khutbah, tazkirah, forum dan sebagainya yang juga diambil markah itu untuk dimasukkan ke dalam kertas 2. Jadi wajaran daripada 100 markah itu diwajarkan menjadi 30 markah. Okey, baik. Seterusnya, yang ini kita ringkaskan. Okey. Kemudian kita akan masuk kepada pelajaran hari ini. Kita akan ulang kaji berkenaan masih lagi dalam bidang akidah, berkenaan dengan tajuk sifat qidam dan juga sifat baqa. Jadi kita fokus kepada sifat qidam dan baqa, Ustaz. Ya. Baik, silakan Ustaz. Okey, sebelum ini Ustaz dah terangkan berkenaan bahawa akidah itu terbahagi kepada 3 bahagian iaitu ilahiyat, ketuhanan, kenabian dan juga perkara-perkara ghaib. Kemudian hari ini kita akan fokuskan lagi kepada bahagian ketuhanan, yang mana bahagian ketuhanan ini terbahagi kepada sifat yang pasti bagi Tuhan iaitu sifat yang wajib. Kemudian sifat yang mustahil bagi Tuhan iaitu sifat yang mustahil, dan juga yang terakhir sifat yang harus bagi Tuhan. Kemudian kita akan fokuskan kepada sifat yang wajib, sifat yang pasti bagi Tuhan, iaitu terbahagi kepada 4 bahagian: nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan juga ma'nawiyah. Jadi pelajar sekalian, sebelum ini kita dah ulang kaji berkenaan dengan sifat nafsiyah yang terdiri daripada sifat wujud, dan hari ini insya-Allah kita akan ulang kaji bahagian yang kedua iaitu bahagian sifat salbiyah
yang terdiri daripada 5 sifat dan kita akan fokuskan kepada sifat qidam dan juga sifat baqa. Okey, baik. Qidam dan baqa. Silakan. Seterusnya, ini bahagian akidah terbahagi kepada 3, ketuhanan, kenabian dan juga perkara-perkara ghaib. Okey, seterusnya ini sifat yang wajib yang dah Ustaz terangkan sebelum ini. Kemudian kita akan masuk lagi kepada yang ni, iaitu pembahagian sifat yang wajib. Yang pertama berkenaan nafsiyah dah diterangkan sebelum ini. Kemudian hari ini kita akan fokuskan kepada salbiyah. Kemudian seterusnya kita akan fokuskan kepada ma'ani dan juga ma'nawiyah pada masa akan datang. Okey, kemudian kita tengok kepada ta'rif apa yang dimaksudkan dengan sifat salbiyah. Ya, sebelum betul. ini Ustaz dah terangkan apa yang dimaksudkan dengan sifat nafsiyah. Pada hari ini Ustaz akan terangkan berkenaan apa yang dimaksudkan dengan sifat salbiyah. Sifat salbiyah dari segi bahasa, salb dengan makna an-nafi, iaitu menafikan sesuatu. Salb dengan makna nafi, iaitu kita nak menafikan sesuatu. Okey, dari segi ta'rif, sifatus salbiyah diletakkan ta'rif oleh Imam Sanusi dalam kitabnya Syarh Ummul Barahin dengan adamu amrin la yaliqu billah, iaitu ternafinya sesuatu yang tidak layak dengan Tuhan. Itu dari segi ta'rif. Adamu amrin la yaliqu billah, ternafinya sesuatu yang tidak layak dengan Tuhan. Contoh, bila kita mulakan dengan sifat qidam. Qidam itu bahasa Arab diterjemahkan kepada bahasa Melayu iaitu sedia. Qidam bila kita terjemahkan kepada bahasa Melayu adalah sedia. Dan makna kepada sedia itulah ternafinya sesuatu yang tidak layak bagi Tuhan. Jadi bila kita kata apa yang dimaksudkan, apa yang dimaknakan dengan sedia, sedia adalah dengan makna adamu al-awwaliyah lil wujud, tidak ada permulaan bagi wujud. Jadi bila kita sebut tidak ada, itulah makna nafi. Dan itulah balik kepada sifat salbiyah. Jadi kesemua sifat-sifat salbiyah ini ada perkataan tidak ataupun ada perkataan tiada yang menunjukkan kepada makna ternafi, salb. Jadi itu makna salb. Setiap sifat itu ada makna yang dinafikan sesuatu yang tidak layak dengan Tuhan. Seperti permulaan itu tidak layak kepada Tuhan. Baik. Seterusnya, okey, sebelum itu Ustaz nak tanya kepada pelajar. Okey, boleh. Ustaz nak tanya kepada pelajar. Silakan. Okey, man minkum yuridu an yujiba hadha soal. As-soal huwa mal muradu bis sifat salbiyah. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat salbiyah? Okey. Ada siapa nak jawab? Okey, Amalin. Ustaz. Naam. Tafaddali ya Amalin. Ya. Makna as-sifatus salbiyah adamu amrin la yaliku billah. Ya, itu Sahih, jawapan Ustaz? dia. Sahih. Ahsanti. Tamam. Ya Amalin. Jadi makna sifat salbiyah adalah ternafinya sesuatu yang tidak layak dengan Tuhan. Contohnya permulaan tadi. Jadi permulaan itu adalah sesuatu yang tidak layak dengan Tuhan. Itu makna sifat salbiyah. Seterusnya, ini sifat wujud yang telah diterangkan sebelum ini. Kemudian kita masuk kepada sifat salbiyah. Imam Sanusi dalam kitabnya menyebutkan sifat-sifat yang wajib kita ketahui secara tafsil, secara terperinci bagi ketuhanan, bagi sifat-sifat Tuhan, bermula dengan sifat wujud, kemudian sifat yang kedua kita masuk kepada wal qidamu, dan yang ketiga kita masuk kepada wal baqa. Kita akan fokuskan kepada sifat qidam dan juga sifat baqa. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan sifat qidam? Apa yang dimaksudkan dengan sifat qidam? Ta'rif bagi qidam adalah adamu al-awwaliyati lil wujud, iaitu tidak ada permulaan bagi wujud. Okey. Jadi bila kita tengok tidak ada itulah makna ternafi, makna bagi salbiyah. Bila kita sebut qidam diterjemahkan sebagai sedia dan makna sedia itu tidak ada permulaan. Jadi tidak ada permulaan itulah balik kepada sifat salbiyah, sifat yang menafikan sesuatu perkara yang tidak layak bagi Tuhan. Tamam, Ustaz. Okey. Kemudian jika kita tengok sifat ini bagi makhluk, ada tak makhluk yang bersifat dengan sifat qidam? Bila kita kata Tuhan itu tidak ada permulaan. Bila kita balik kepada makhluk, kita tengok kepada makhluk, adakah ada makhluk yang bersifat dengan sifat qidam? Jadi Ustaz nak tanya kepada pelajar. Okey, Ustaz. Okey, siapakah yang siapa seterusnya? yang nak jawab soalan ini? Okey. Ada tak makhluk yang mana
bersifat dengan sifat qidam seperti sifat qidam Allah Ta'ala. Okey. Siapa nak jawab? Man? Okey, tafadhal. Siapa boleh jawab? Okey, Anis. Ana ya Ustaz. Okey, tafadhali ya Anis. La. Okey, jawapannya adalah tidak. Oh, pendek ya? Tidak. Jadi sebab bila kita kata adakah, jawapan dia sama ada na'am ataupun la. Jadi kalau dari sudut peperiksaan ada markah Ustaz? Okey, dari sudut peperiksaan kita bagi satu markah. Itu jawapan dia. Okey. Na'am ataupun la. Okey. Maknanya kalau betul betul, na'am. Okey. Kalau salah salah. Okey, baik Ustaz. Okey. Jadi jawapan dia adalah tidak. Maknanya tidak ada makhluk yang bersifat dengan sifat qidam sebagaimana Tuhan bersifat dengan sifat qidam. Okey. Kita tengok kepada makhluk. Setiap makhluk ada permulaan. Kita bila kita tak dilahirkan di muka dunia ni ada permulaan. Seri pentas ini ada permulaan. Kitab yang kita belajar ada permulaan. Macam Ibu bapa kita ada permulaan. Betul. Bumi, langit, malaikat, syurga, neraka, arash, qalam, semua makhluk Allah Ta'ala ada permulaan. Tetapi Tuhan itu sendiri tidak bersifat dengan sifat ada permulaan. Jadi Tuhan itu bersifat dengan sifat tidak ada permulaan. Jadi tidak ada makhluk yang bersifat sama dengan Tuhan, iaitu sifat tidak ada permulaan. Itu beza dia. Okey. Kemudian kita tengok pula kepada sifat baqa. Sifat baqa iaitu adamu al-akhiriyati lil wujud. Tidak ada akhir bagi kewujudan Tuhan. Sebagaimana kewujudan Tuhan tidak ada permulaan, berbeza dengan kewujudan kita yang ada permulaan. Jadi kewujudan Tuhan tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Bila kita perhatikan kepada makhluk, kita ada permulaan dan suatu masa kita juga ada akhir. Dan dunia ini kita yakin bahawa pengakhiran dunia ini berakhir dengan berlakunya kiamat. Jadi setiap perkara itu dia ada permulaan dan ada akhir, kecuali Tuhan yang tidak ada mula dan juga tidak ada akhir. Ya, betul Ustaz. Kemudian seterusnya disebut oleh Imam Sanusi dalam matannya, fa hadhihi sittu sifatin. Inilah 6 sifat bermula daripada sifat wujud sampai kepada sifat al-wahdaniyah. Yang pertama iaitu sifat wujud termasuk dalam kategori nafsiyah, al-ula nafsiyah, iaitu sifat wujud, sifat nafsiyah telah Ustaz terangkan dalam slot sebelum ini, wahiyal wujud. Dan kemudian yang 5 sifat lagi seterusnya adalah sifat jenis salbiyah, iaitu jadi Ustaz, ini antara matan yang mereka kena hafal ya? Ini antara matan yang perlu dihafal dan diuji kepada pelajar yang termasuk dalam kertas 2 tadi. Okey. Seterusnya kita tengok kepada kemudian tajuk sifat qidam zamani bagi makhluk. Dalam bahasa Arab ada dinamakan sebagai qidam zamani. Qidam zaman ini berbeza dengan sifat qidam Tuhan. Yang mana maksud yang dimaksudkan dengan qidam zamani adalah panjang masa melebihi setahun. Jadi makhluk boleh kita katakan bersifat dengan qidam, tetapi bukan seperti qidam Tuhan, tetapi qidam zamani, iaitu panjang masa tetapi tetap mempunyai permulaan. Contohnya dah lebih setahun. Contohnya usia kita 36, 35, 26 dan sebagainya. Walaupun usia kita dah berpuluh tahun, tetapi tetap ada permulaan. Betul. Itu kita namakan sebagai qidam zamani. Ini bagi makhluk, tidak layak bagi Tuhan. Okey, jadi kita tengok ta'rif bagi qidam zamani. Al-muradu bil qidamiz zamani tulu muddati wujudih, iaitu panjang masanya kewujudan sesuatu, wa in kana hadithan masbuqan bil adam, dan ianya adalah hadithan baharu dengan mana ada permulaan didahului dengan tiada. Maknanya walaupun panjang masa sekalipun, contohnya bumi ini berapa bilion tahun dah ada, tetapi tetap didahului dengan adanya permulaan dan didahului dengan asalnya tiada. Jadi ini qidam zamani balik kepada sifat makhluk, bukan balik kepada sifat Tuhan, yang mana sifat Tuhan adalah qidam zati, qidam yang mana tidak menerima adanya permulaan. Okey, baik. Sebab tu sebagai khulasah kepada qidam zamani ini, al-qidamuz zamani muhalun 'ala Allah. Sifat qidam zamani ini yang panjang masa, yang ada permulaan, adalah sesuatu yang mustahil kepada Allah Ta'ala, ke atas Allah, kerana li'anna wujudallahi, wujudnya Tuhan itu la yataqayyadu bi zaman wala makan, tidak terikat dengan masa dan juga tidak terikat dengan tempat. Li huduthi kulli minhuma, kerana tempat dan masa itu
adalah perkara yang ada permulaan. Ya, betul. Masa itu ada permulaan bila kita dilahirkan, bila kita pergi kepada satu tempat dan sebagainya, bila sesuatu benda itu ada, dan juga tempat itu adalah sesuatu yang baharu, yang ada permulaan, yang tidak layak dengan Tuhan. Jadi ini antara poin Ustaz yang kita kena fokus Ustaz. Ya. Sebab takut-takut kadang-kadang tertukar dengan orang kata kidam Allah. Ya. Betul. Jadi bezanya adalah qidam zamani untuk makhluk yang masanya lebih daripada setahun, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kal urjunil qadim, seperti mayang kurma yang qadim. Jadi mayang kurma itu adalah makhluk yang mana seperti mayang kurma yang qadim dengan makna yang lama, bukan yang tidak ada permulaan. Qadim sebagaimana kita baca dalam surah Yasin tu, kal urjunil qadim, seperti mayang kurma yang lama, yang mana yang lama dengan makna yang lebih tempohnya daripada setahun, bukan yang tidak ada permulaan. Jadi boleh kita gunakan qidam ataupun qadim untuk makhluk, tapi dengan makna qidam zamani, lama tempoh masa lebih daripada setahun. Tapi bila balik kepada sifat Tuhan, itu bermakna sifat Tuhan yang tidak ada permulaan, berbeza dengan makhluk yang mana tetap setiap makhluk ada permulaan. Okey, tamam Ustaz. Summa Ustaz? Okey, kemudian kita akan pergi kepada sifat baqa' aridi bagi 10 makhluk. Tadi kita dah bicarakan berkenaan dengan sifat kekal. Setiap kita ini akan binasa, sama ada dengan kematian, sama ada dengan berlaku kiamat dan sebagainya. Setiap daripada makhluk akan binasa. Sebagaimana setiap makhluk ada permulaan, makhluk juga ada akhirnya. Setiap yang ada permulaan akan berakhir. Kemudian tetapi ada 10 makhluk yang mana kekal. Walaupun ada permulaan, tetapi ada 10 makhluk yang mana mereka itu kekal di sisi Allah Taala. Tak ada pengakhiran. Tidak ada pengakhiran. Jadi yang ni apakah makhluk yang tidak binasa? Tak sabar nak tahu ni. Okey, yang pertama iaitu al-jannah wan nar. Dia lima pasangan. Al-jannah wan nar, syurga dan neraka yang mana ada permulaan. Allah Taala yang mencipta syurga, Allah Taala yang mencipta neraka, tetapi dalam masa yang sama Allah Taala mengekalkan syurga dan mengekalkan neraka dan semua isi yang ada dalam syurga dan semua isi yang ada dalam neraka. Patut Allah kata dalam Quran, syurgalah tempat yang kekal Ustaz ya. Ya. Dan tidak ada akhir. Berlaku kiamat sekalipun, syurga dan neraka tetap kekal. Okey Ustaz. Kemudian pasangan yang kedua adalah al-lauh wal qalam. Al-lauh iaitu papan, tulisan, tercatat segala perkara berkenaan dengan makhluk yang kita yakini walaupun kita tak pernah nampak adanya makhluk yang bernama lauh, dan juga adanya qalam. Qalam ni seolah-olah seperti pen, pensel yang menulis apa yang tercatat dalam lauh, iaitu al-lauh al-mahfuz. Seterusnya pasangan seterusnya adalah al-arsh wal kursi. Arash, makhluk Allah yang terbesar, dijadikan daripada cahaya, yang juga ialah bumbung kepada syurga. Kemudian al-kursi juga salah satu makhluk Allah Subhanahu taala yang lebih kecil daripada arsh. Kemudian pasangan seterusnya adalah ruh wa ajbudz dzanab. Ini pada diri kita sebenarnya ada dua perkara yang ada permulaan tapi dikekalkan oleh Allah Taala yang tidak akan binasa. Yang pertama iaitu ruh. Ruh kita dijadikan terlebih dahulu daripada badan. Maksudnya sebelum badan kita ada, ruh kita dah ada. Ini semua termasuk dalam perkara sama'iyat, perkara yang kita yakini perkara itu. Baik Ustaz. Okey, kemudian satu lagi ajbudz dzanab. Ajbudz dzanab ini adalah tulang yang terkecil yang berada di belakang kita, bermula daripada tulang belakang, berakhir dengan tulang namanya ajbudz dzanab. Tulang ini, tulang yang terakhir pada tulang belakang, dikekalkan oleh Allah Taala sehingga hari kiamat dibangkitkan kembali manusia, dan kita akan tumbuh seperti biji benih daripada tulang ini menjadi jasad semula, kemudian roh kita akan masuk ke dalam jasad. Jadi tulang ini walaupun manusia mati kerana hancur, terbakar, lemas dan sebagainya, tetap kekal. Seolah-olah kalau kapal terbang tu seperti kotak hitam tu yang kekal. Jadi yang inilah yang dikekalkan pada jasad kita, ruh dan juga ajbudz dzanab, tulang ajbudz dzanab. Dan yang terakhir Ustaz? Okey, yang terakhir iaitu jasad para nabi dan juga jasad syuhada, kekal. Yang dikekalkan oleh Allah Taala, semua para nabi jasad dia tidak dimakan oleh tanah. Dan juga jasad orang yang syahid berperang di jalan Allah Taala. Okey. Baik Ustaz, banyak lagi yang kita nak bicarakan sebenarnya. Walakin istirahah lahzah. Kita berehat seketika dan istamiru ma'ana wala tadhhab ilal akhar. Kembali selepas ini. Didik TV KPM
Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Tariq ilan Najah SPM 2021. Kepada anda semua, jangan lupa amalkan SOP, pakai pelitup muka, jaga penjarakan fizikal dan pakai cecair pembasmi kuman. Baiklah, tadi kita dah Ustaz ada sebut tentang 10 perkara ni dia takkan binasa Ustaz. 10 makhluk. 10 makhluk Ustaz, maafkan saya. Jadi bila tak binasa ni kekal lah Ustaz ya? Jadi adakah sama kekal makhluk ini dengan kekal Allah? Ya. Terfikir juga gitu. Jadi rasanya soalan tu kita kembalikan kepada pelajar. Kita Cantik, uji Ustaz. pelajar dulu. Ada nama orang ni Ustaz? Okey. Ustaz pilih ke saya pilih? Okey, Luqman pilih. Saya pilih ya. Okey, saya pilih yang laki lah. Okey. Saya suka dengan Taufik, nampak comel Ustaz. Okey, Taufik. Okey, ya Muhammad Taufik, tafaddal. Ajib as-su'al. Okey, soalannya la. Okey, itu jawapannya. Jadi walaupun 10 perkara ini kekal, tapi adakah kekalnya itu sama dengan kekal Tuhan? Jawapannya tidak. Kerana apa? Kerana kekal Tuhan itu tidak ada sesiapa yang mengekalkan zat Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Tetapi 10 makhluk ini kekal kerana Tuhan yang ingin mengekalkan. Dan Tuhan yang mengekalkan 10 makhluk ini, itu ada beza dia. Walaupun sama-sama kekal, tidak binasa, tetapi kekalnya Tuhan tidak ada sesiapa yang mengekalkan. Kekalnya 10 makhluk ini dikekalkan oleh Tuhan. Okey, itu beza dia. Baik. Okey, jadi yang kita sebut sebagai baqa'ullahi dzatiyun. Kekalnya Allah adalah zati, kekal yang sejati. Kemudian baqa'ul makhluqat, kekalnya makhluqat al-ashr yang 10 itu adalah aridi, mendatang. Mendatang dengan mana? Tuhan yang ingin mengekalkan 10 makhluk itu. Okey. Kemudian okey Ustaz, tentang tadi saya tertarik dengan hujung tadi antara yang kelima perkara takkan binasa itu iaitu anbiya dan syuhada. Kadang-kadang kan kita pernah dengar cerita Ustaz, tengok YouTube apabila ada berlakunya pemindahan mayat Ustaz. Lepas tu yang penggali kubur kata, kenapa tak reput mayat ni? Bila tengok-tengok bukan orang nabi pun bukan nabi. Tok Kadir, tok imam, orang biasa hafal Quran. Bukan orang yang mati syahid, bukan para nabi. Tetapi jasad mereka kadang-kadang dikekalkan oleh Allah Taala. Berlaku macam tu untuk Allah Taala, Tuhan memberi pengajaran kepada kita. Itu adalah termasuk dalam kuasa kudrah Allah Taala. Jadi adakah kekalnya jasad mereka yang tidak hancur tu, walaupun bukan termasuk jasad anbiya dan juga jasad syuhada, termasuk dalam bahagian mana? Jadi yang tu sebenarnya adalah kalau kita kata jasad para nabi dan juga jasad syuhada itu confirm, pasti. Bila seorang nabi, seorang syuhada, pasti jasad mereka dikekalkan oleh Allah Taala. Kemudian yang lain selain daripada itu, yang mereka yang beramal soleh, mereka yang menghafal Al-Quran, para ulama, para wali Allah dan sebagainya, itu terpulang kepada Allah Taala sama ada untuk mengekalkan ataupun tidak mengekalkan, tetapi bukan secara pasti. Maksudnya bukanlah kita kata jasad tu imam pasti kekal. Tidak. Jasad orang yang hafal Al-Quran pasti kekal. Tidak. Tapi bila berlaku macam tu, itu Allah Taala nak memberi kemuliaan kepada mereka disebabkan apa yang mereka beramal. Jadi untung adik-adik kita Ustaz hafal Quran Ya, kita harap maknanya mereka yang benar-benar menjaga Al-Quran juga dikekalkan jasad mereka sebagai kemuliaan kepada mereka. Okey, baik Ustaz. Tadi Ustaz dah cerita panjang lebar. Mungkin Ustaz ada soalan yang boleh diajukan kepada anak pelajar kita. Ya, okey. Kita teruskan dengan soalan, iaitu tadi kita dah belajar berkenaan dengan sifat qidam dan juga sifat baqa Allah Taala. Jadi Ustaz nak tanya, mal muradu bil qidami? Apakah yang dimaksudkan dengan sifat qidam? Apakah takrif bagi sifat qidam? Okey, mudah je ni. Okey, siapakah? Ustaz pilih Ustaz? Okey, siapa nak jawab? Okey, kita bagi perempuan lah pula. Okey. Anis lah, Anis. Okey, Anis. Okey. Anis, tafadhal ya Anis. Okey, Anis boleh jawab? Apakah yang dimaksudkan dengan sifat qidam? Okey, mungkin boleh on kan? Boleh onkan mic? Adamul al-awaliyah lil wujud. Okey, bagus. Itu jawapannya. Iaitu apa yang dimaksud dengan qidam bila kita terjemahkan kepada bahasa Melayu itu adalah sedia, tapi maksud sebenar adalah tidak ada permulaan bagi wujudnya Tuhan. Dengan bahasa mudah, Tuhan itu tidak ada permulaan. Okey. Soalan mudah ke susah Ustaz? Ni soalan dia ni. Soalan ta'rif, soalan mudah. Kita bagi 2 markah. 2 markah. Soalan-soalan berkenaan dengan ta'rif.
Di soalan Lagi, Ustaz? payah tu dia pergi kepada dalil. Apa dalil kita kata Tuhan itu tidak binasa? Apa dalil kita kata Tuhan itu tidak ada permulaan? Itu perlu kepada akal untuk berfikir. Tapi setakat kalau yang orang kata adik kita hafal Quran ni mungkin senang kot Ustaz. Ya. Kalau dalil-dalil daripada Al-Quran lagi mudah. Ya, betul. Seterusnya, mal muradu bi sifatil baqa. Siapa nak jawab? Apakah yang dimaksudkan dengan sifat baqa? Okey, silakan. Okey, siapa nak jawab? Siapa jawab Ustaz kata makan lebih Ustaz bagi. Okey, silakan. Siapakah? Okey, Amalin mungkin? Amalin? Tafadhal ya Amalin. Okey. Okey. Siapa ni? Amalin. Amalin, okey. Sifatul baqa. Adamul al-akhiriyah lil wujud. Okey, tidak ada akhir bagi wujudnya Tuhan. Itu maksud sifat baqa, kekal. Bila kita sebut kekal makna salbiahnya adalah kita menafikan akhir bagi Tuhan. Itu makna salbiah. Iaitu kekal dengan makna tidak ada akhir bagi Tuhan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, Ustaz. Okey, kita pergi lagi. Ini lawan bagi sifat qidam dan juga baqa. Okey, kita berpegang bahawa Tuhan itu bersifat dengan sifat qidam, tidak ada permulaan. Dalam masa yang sama, kita kena yakin bahawa Tuhan itu tidak bersifat dengan sifat baharu sebagaimana makhluk. Jadi ini sebenarnya sifat yang mustahil bagi Tuhan. Ada permulaan, itu adalah sifat yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kita yakin, kita berpegang bahawa mustahil Tuhan bersifat dengan sifat hudus, iaitu sifat ada permulaan. Okey. Kemudian satu lagi, wa turu'ul adam, iaitu datangnya binasa, dengan makna akhirnya Tuhan binasa. Itu juga adalah sifat yang mustahil bagi Tuhan, lawan kepada sifat baqa. Jadi kita kena yakin, kita percaya bahawa Tuhan bersifat dengan baqa, kekal, tidak ada akhir, dan mustahil Tuhan bersifat dengan turu'ul adam, iaitu binasa. Okey. Baik. Seterusnya kita pergi kepada dalil. Kita pergi kepada dalil kerana keyakinan kita yang pertama berkenaan dengan sifat yang wajib bagi Tuhan, yang kedua berkenaan dengan sifat yang mustahil bagi Tuhan, yang ketiga apakah dalil. Kita berpegang sedemikian. Okey. Kemudian kita tengok kepada dalilun naqli li sifatil qidam. Dalil naqli ini adalah dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dan sebenarnya Ustaz nak terangkan sedikit berkenaan dengan dalil ini. Dalil terbahagi kepada dua. Sama ada dalil yang kita ambil daripada Al-Quran atau hadis Nabi SAW, itu namanya dalil akli. Kemudian satu lagi dalil naqli, tadi dalil naqli. Kemudian yang kedua dalil akli, iaitu dalil berdasarkan kepada akal. Jadi kita ada dua dalil, dalil daripada hadis Al-Quran, kemudian dalil daripada akal. Okey. Kemudian apa dalil Tuhan bersifat dengan sifat qidam? Tuhan itu tidak ada permulaan. Dalil daripada Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, huwal awwalu wal akhir. Dan dia macam mana? Pendek je. Pendek je. Dialah yang awal. Yang tu dah cukup sebenarnya. Dialah yang awal. Apa makna dia yang awal? Maksudnya sebelum makhluk ni ada, Tuhanlah yang pertama ada. Okey, tetapi adanya Tuhan itu tidak ada permulaan. Baik. Maksudnya Tuhanlah yang pertama ada sebelum adanya makhluk. Dalam masa yang sama, adanya Tuhan tidak ada permulaan. Okey. Kemudian wal akhir itu adalah dalil bagi sifat baqa. Dengan makna setelah makhluk ini binasa, Tuhan itu masih lagi kekal dan kekal selama-lamanya. Maksud itulah Tuhan yang terakhir, yang masih kekal setelah binasanya makhluk. Itu dalam surah Al-Hadid. Kemudian daripada hadis Nabi SAW, ini adalah doa ketika mana kita masuk ke dalam masjid yang diriwayatkan oleh Abu Daud, iaitu a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah yang Maha Agung dan dengan zatnya yang mulia, wa bi sultanihil qadim, dan dengan kekuasaannya yang qadim. Jadi yang kita nak fokuskan adalah sifat qadim, iaitu kekuasaan Tuhan yang qadim, dengan makna yang tidak ada permulaan. Dengan zat Allah Taala dan sifat-sifatnya, kekuasaan Allah Taala juga tidak ada permulaan. Itu sifat qadim bagi Tuhan yang diambil daripada hadis Nabi SAW. Baik Ustaz, sebelum kita sambung tentang dalil akli, mungkin hal indakum as-soal ya tullab wa talibat. Ada tak soalan daripada anda semua? Adakah apa-apa soalan yang boleh diajukan kepada guru kita? Silakan. Kalau ada, silakan. Okey, Khairi,
Ya, Muhammad Khaidir. Ada soalan? هل عندك سؤال؟ تفضل. لا أستاذ. Ya, تفضل يا خيدر. لا. لا. Okey. Ya Anis mungkin nampak tekan mic tadi. Okey. Siapa ada soalan nak tanya? Siapa ada boleh angkat tangan. Bahasa Melayu pun tak apa. Dalam bahasa Melayu pun tak apa. Okey. Okey. Anis ada? Ustaz, Ya. Okey, tafadhal. boleh ke kalau kita tulis dalil yang selain daripada yang ada dalam kitab? Okey. Kan kalau juga. macam dalam Quran kan ada banyak. Okey. Ya betul, cantik soalan ni. Okey. Okey, sebenarnya soalan bagus soalan ni. Ya. Okey, dalil itu bila kita kata dalil terbahagi kepada dua, iaitu dalil daripada naqli Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua dalil akal. Dalil yang perlu kita berpegang, yang pertama dalil yang paling mudah, dalil fardu ain. Dalil yang paling mudah untuk lepaskan fardu ain kita iaitu dalil daripada akal sebenarnya. Okey, maknanya ada dalil yang paling mudah bukan daripada hadis ataupun Al-Quran. Kenapa kita kata Tuhan itu wujud? Kenapa kita kata Tuhan itu bersifat dengan sifat qidam, dengan sifat baqa dan sebagainya? Iaitu kerana adanya alam ini. Itu dalil fardu ain yang mana yang paling kurang kita ada dalil itu. Kenapa kita kata Tuhan itu wujud sedangkan kita tak nampak Tuhan? Dalilnya ada alam ini. Itu dalil yang paling ringkas, dalil fardu ain. Kemudian lebih lagi pergi kepada dalil fardu kifayah dalam dalil akal. Dalil akal dia ada dalil fardu ain iaitu alam ini menjadi tanda Allah Taala itu bersifat dengan wujud, qidam, baqa dan sebagainya. Kemudian seterusnya dalil fardu kifayah yang memulakan akal kita berfikir. Kenapa kita kata kita berpegang Tuhan itu tidak ada permulaan sedangkan kita ada permulaan? Kenapa Tuhan itu tidak ada akhir sedangkan kita ada akhir? Jadi dalil akal ini kita kena berfikir, sementara dalil daripada Al-Quran dan hadis tidak hanya terhad. Itu sangat-sangat banyak. Maknanya boleh kita ambil daripada mana-mana saja dalil daripada Al-Quran, sementara dalil akal ada yang ringkas dan juga dalil-dalil yang lain yang boleh kita fikirkan, yang sesuai dengan kenapa kita kata Tuhan itu bersifat dengan sifat qidam dan Tuhan itu bersifat dengan sifat baqa. Maknanya tidak terhad kepada apa yang diberikan dalam kitab sahaja. Boleh di luar Ustaz Boleh. Maknanya selagi mana sesuai dengan dalil akal dan juga dalil selain daripada Al-Quran dan hadis, apa mana saja yang kita ambil daripada Al-Quran hadis menunjukkan kepada sifat-sifat yang tersebut. Bukan apa Ustaz, sebab mereka ni kan hafal Quran. Jadi banyak sangat dalil ni. Nak tulis 3-4 dalil kan. Jadi kalau kitab ni dah selalu tulis. Bagi yang lain lah pula kan. Jadi boleh Ustaz Boleh. Baik. Silakan Seterusnya. Okey, dalil. Kenapa kita kata Tuhan itu bersifat dengan sifat qidam? Kenapa kita kata Tuhan itu tidak ada permulaan? Yang ni perlu kepada akal untuk berfikir. Okey, li'annahu, ini adalah kata-kata Imam Sanusi, li'annahu law lam yakun qadiman lakana hadisan. Sesuatu itu jika dianya tidak qadim pasti dianya baharu. Jika dia tidak ada permulaan pasti dia ada permulaan. Dua sahaja. Sama ada benda itu ada permulaan ataupun benda itu tidak ada permulaan. Jadi bila kita katakan Tuhan itu jika dia tidak qadim pasti dia adalah hadis, pasti dia ada permulaan. Kemudian fayaftaqiru ila muhdith, dan setiap benda yang baru pasti ada yang menjadikan. Okey, mustahil kalau kita kata skrin TV ini tiba-tiba ada. Tanpa ada yang mencipta, tanpa ada yang membelinya, membawanya kat sini, tiba-tiba saja ada. Pen ini, kitab dan sebagainya, pakaian kita semua ni tiba-tiba ada dengan sendiri. Itu adalah perkara yang tidak dapat diterima oleh akal. Kerana apa? Asalnya semua ni tak ada. Diri kita tak ada, skrin ni tak ada, seri pentas ni tak ada. Bila adanya sesuatu daripada tidak ada, pasti ada yang menjadikan. Jadi, jika Tuhan itu baharu, asalnya tiada, kemudian ada permulaan, pasti ada yang mencipta, menjadikan Tuhan. Kemudian, bawa kepada fayalzamud dauru awit tasalsul, bawa kepada daur. Daur ini sesuatu yang berpusing, tasalsul sesuatu yang bersambung-sambung. Contoh, jika Tuhan itu baharu, ada permulaan, siapa yang menjadikan Tuhan? Kerana setiap benda yang baharu ada yang menjadikan, yang mencipta. Kemudian yang mencipta Tuhan, mestilah dia juga ada yang mencipta. Betul. Ya. Jadi itu adalah bawa kepada kita kata sebagai tasalsul. Contohnya, Tuhan A dijadikan oleh Tuhan B. Tuhan B dijadikan oleh Tuhan C.
C dijadikan oleh D dan seterusnya sampai tidak ada penamatnya. Itu akal kita tidak dapat menerimanya. Betul. Okey, contohnya kita kata kita daripada ibu ayah kita, seterusnya kepada datuk nenek kita dan seterusnya sampailah kepada penamatnya adalah berakhir dengan Nabi Adam AS. Nabi Adam dijadikan daripada tanah dan tanah dijadikan daripada benda yang tak ada, Allah jadikan tanah. Okey, jadi maknanya ada penamatnya. Jika Tuhan sedemikian, bermakna benda itu adalah benda yang mustahil kerana bersambung tanpa ada penamat. Itu adalah perkara yang mustahil. Itu namanya tasalsul. Kemudian Daud berpusing. Contohnya, kita katakan ayam. Ayam ini daripada sebiji telur. Telur itu daripada mana? Telur itu daripada ayam itu sendiri. Betul. Jadi, itu perkara yang akal kita tidak dapat menerima. Ayam itu daripada telur. Telur itu daripada mana? Sepatutnya daripada ibu dia. Betul. Tetapi daripada ayam yang lahir daripada telur itu. Berpusing. Bermakna Tuhan A dijadikan oleh Tuhan B. Tuhan B dijadikan oleh siapa? Bukan Tuhan C. Tuhan B dijadikan oleh Tuhan A itu balik. Itu berpusing. Itu adalah perkara yang mustahil. Kita nak katakan bahawa mustahil Tuhan itu ada permulaan kerana jika Tuhan ada permulaan bawa kepada Daud ataupun tasalsul yang mana Daud ini perkara yang mustahil berpusing macam tu dan juga tasalsul jugalah perkara yang mustahil. Itu dari segi akal, memerlukan akal untuk berfikir. Kerana setiap kita ada permulaan. Betul. Itu yang biasa. Kita ada permulaan, segala apa yang ada dengan kita semua ada permulaan. Tapi bila kita katakan kenapa Tuhan itu tidak ada permulaan? Kerana setiap yang ada permulaan pasti ada yang mencipta, menjadikan. Dan mencipta, jika yang mencipta Tuhan, sudah tentu yang mencipta itu juga adalah Tuhan. Dibawa kepada Daud dan juga tasalsul yang mana kedua-duanya adalah perkara yang mustahil. Jadi kita putuskan bahawa Tuhan tidak ada permulaan. Okey, baik Ustaz, sebelum kita nak sambung lagi kita punya kelas, kita tanya dulu, adakah murid-murid kita ada yang tak faham tentang apa yang telah Ustaz bicarakan? Kalau tak faham boleh terus tanya. Hal fahimtum ma syarahtuhu lakum? Anifa. Faham tak apa yang Ustaz terangkan? Mungkin ada yang keliru sikit ke kan? Boleh tanyakan terus. Silakan Khaidir. Okey, tafadhal. Fahimna ya Ustaz. Okey, kita ambil Khaidir dulu. Silakan Khaidir. Khaidir. Okey. Hal fahimta? Oh. Faham Okey. Okey. Ada soalan apa-apa tak yang ada ingin diajukan kepada Ustaz? Nak tanya? La, okey. Anis, hal indaka soal ya Anis? Hal indaka soal? La. La. Okey. Okey, Amalin? Ada soalan? La. Fahim tu. Ya, okey Ustaz. Jadi mungkin kita boleh teruskan. Okey, kita teruskan. Okey, yang terakhir adalah berkenaan dengan dalil naqli dan akli bagi sifat baqa'. Okey Ustaz. Kita bermula dengan sifat wajib, kemudian lawan bagi sifat wajib iaitu sifat mustahil dan kita berakhir apa dalil sifat-sifat yang demikian itu. Jadi sifat baqa' ini dalil daripada Al-Quran iaitu sama dalil tadi huwal awwal wal akhir, Tuhanlah yang pertama dan Tuhanlah yang terakhir. Kemudian daripada dalil daripada Al-Quran juga wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal wajah Tuhanmu. Wajah dengan makna zat, kekal zat Allah Taala. Itu dalil menyatakan bahawa zat Allah Taala kekal. Okey, kemudian dalil akli bagi sifat baqa', yakni payah sikit, iaitu li'annahu law amkana an yalhaqahu al-adam, jika Tuhan itu boleh menerima binasa. Maksudnya suatu masa Tuhan itu binasa. Sebagaimana suatu masa kita akan binasa, kita akan mati. Jika Tuhan itu boleh menerima binasa, lantafa'anhu al-qidam, ternafi sifat qidam daripada Tuhan. Kerana apa? Likauni wujudihi hina idzin yasiru jaizan, kerana wujudnya Tuhan adalah wujud yang harus. Maksudnya Tuhan juga boleh menerima ada, Tuhan juga boleh menerima tiada, dan sesuatu yang boleh menerima ada, menerima tiada ini sesuatu yang harus, sebagaimana wujud kita boleh menerima ada dan boleh menerima tiada. Dan sesuatu yang boleh menerima ada dan tiada ini wal jaizu la yakunu wujudu illa hadithan, boleh menerima ada dan tiada bermula dengan tiada. Jadi akhirnya Tuhan bila dia itu boleh menerima binasa, akhirnya dia adalah tidak bersifat dengan sifat qidam. Macam tu. Okey, baik Ustaz, kita pun sebelum kita nak qabla an nantahi dirasatina, mungkin khulasah minal ustaz litulab, khususan litulab an madah turas dirasat Islamiyah. Tafadhal ya Ustaz. Jadi apa yang telah kita belajar tadi iaitu kita telah mempelajari berkenaan dengan dua sifat Tuhan, iaitu sifat qidam dan juga sifat baqa'.
Di sini apa yang kita nak fokuskan adalah berkenaan dengan sifat itu sendiri, kemudian lawan bagi sifat itu dan berakhir dengan apa dalil yang kita katakan Tuhan bersifat dengan sifat qidam dan Tuhan bersifat dengan sifat baqa. Jadi itu 3 perkara yang penting, sifat itu sendiri, lawan kepada sifat itu dan juga apa dalil daripada Al-Quran, daripada hadis dan juga dalil daripada akal, kita mengatakan sedemikian. Kerana akidah ini adalah 3 perkara. Yang pertama, pegangan kepercayaan kita yang kukuh, yang bertepatan dengan hakikat yang sebenar, yang akhir sekali andalil berdasarkan kepada dalil-dalil. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz kerana sudi berkongsi ilmu dengan kita semua pada hari ini dan juga terima kasih kepada pelajar-pelajar kami 6 orang di sini. Terima kasih dan juga kepada anda yang di rumah, terima kasih juga. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Saidi bin Wan Yahya, ayah kepada Wan Ahmad Numan, calon SPM 2021. Saya berharap Numan dan kawan-kawannya dipermudahkan segala urusan dan diberi kelancaran menghadapi SPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datin Nur Haslina binti Abdullah, ibu kepada Nurul Izzah Akilah binti Mustafa. Harapan saya untuk anak saya dan juga rakan-rakan anak saya yang bakal menduduki SPM 2021 dengan norma yang baru, agar anak-anak semua dapat menjawab dengan baik dan mendapat keputusan yang cemerlang. Doa restu ibu bapa sentiasa mengiringi anak-anak untuk mencapai keputusan kecemerlangan yang disasarkan.